dan selamat sejahtera. Bersama kita pada hari ini untuk mempelajari bab 6 tingkatan 1 persamaan linear. Okey, persamaan linear. Buku yang digunakan adalah buku Tuntas Cemerlang muka surat 56. Okey, terlebih dahulu sebelum kita belajar, sebelum kita belajar apakah itu persamaan linear, kita kenal pasti dulu. Okey, apa maksud persamaan linear? Okey, perkataan persamaan ini membawa maksud sama dengan. Linear ini bermaksud kuasa satu. Okey. Jadi, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah itu bermaksud satu huruf. Contohnya huruf W, huruf X, M, P, Q, yang kita selalu pakai tu. Alright? So, jadi sekarang kita ingat balik. Kita ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ini dalam tajuk yang lepas. Kita belajar tentang ungkapan algebra, sebutan algebra. Contoh, 3S tolak 5. Contoh, 4M tambah 5. Hasil 5 je. Tak apalah. Tambah 6. Okey. Jadi ini adalah persamaan. Ini adalah sebutan ataupun ungkapan algebra ataupun sebutan. Okey. Jadi hari ini kita belajar persamaan. Jadi kita akan tambah. Sama dengan. Okey, kita letaklah nombor dekat belakang. Nombor ke 9. Nombor ke contohnya 3. Contohnya begitu. Okey, jadi itu yang kita akan belajar. So, itu persamaan linear selepas ungkapan algebra. Okey. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Nyatakan sama ada persamaan yang diberi adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, ingatlah satu pemboleh ubah atau bukan. Pemboleh ubah ni maksudnya huruf. Kalau satu, maksudnya satu huruf atau bukan. Okey, persamaan linear maksudnya kuasanya satu. Ingat Okey, kita tengok contoh. 2M tambah 3/4 sama dengan 3M. Tengok kiri 2M. Tengok kanan 3M. 2M, 3M. Dia sama huruf. Maka dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab ada satu saja huruf dia. Okey, dan kuasa dia adalah 1. Kuasa dia bukan kuasa 2. Bukan kuasa 3 dan sebagainya. Alright. So, kita teruskan. 4P tolak 6 sama dengan 3. Tengok huruf dia. Huruf dia 1 saja dan kuasa dia 1. Maka, dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tengok B. B, M tolak 2N. M tolak 2N. Jadi, ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Maka, dia bukan. Bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dia adalah 2 pemboleh ubah. Sebab ada 2 huruf. Right. So, seterusnya C, 8 tolak Q sama dengan 3Q. 8 tolak Q sama dengan 3Q. Tengok. Tolak Q, 3Q. Ada berapa huruf? Ada 1 saja. Sebab huruf dia QQ. Dua Q. Dan kuasa dia adalah 1. Maka dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tengok D. 3X sama dengan 4/X tolak 1. Okey, yang ini anak-anak kena ambil maklum. Kalau X dia di bawah ataupun huruf di bawah, bermaksud kuasa dia adalah kuasa negatif. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya kuasa dia negatif 1. Jadi kalau macam ini, dia dah sah bukan. Sebab dia bukan persamaan linear. Ingat, persamaan linear kuasa dia 1. Bukannya kuasa negatif 1. Gitu. Okey, untuk E, 2 tambah 3Y/5 sama dengan 5. Okey, kita tengok apakah huruf yang ada. Huruf yang ada ialah 3Y sebelah kiri
Y sebelah kanan. Dua-dua huruf Y di atas, dia bukan di bawah. Maka ya, dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, mudah kan? Right. So, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan situasi berikut. Baik. Kita terus kepada A. Isi padu sebuah kuboid. Isi padu sebuah kuboid. Isi padu kuboid ialah 120. Itu adalah isi padu kuboid. Maka, kalau kita nak cari isi padu untuk kuboid, dia ada formula. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Jadi ini adalah panjang, ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Okey. Jadi 3x tambah 2 darab 4 darab 6 sama dengan 120. Ingat ya anak-anak, tak payah letak sentimeter, meter, kilometer, apa semua tu. Yang penting anak-anak kena letak unit yang sama. Okey. Kalau kita letak sentimeter, meter tu, nanti takut kita tercampur, keliru pula dengan dia punya pemboleh ubah, huruf dalam pemboleh ubah itu. Okey. Okey. Jadi untuk situasi ni, kita permudahkanlah. 3x tambah 2. Kan kita tahu darab 4 darab 6. Maksudnya 4 darab 6, 24. Okey. Yang ini dalam kurungan sama dengan 120. Okey. Seterusnya, kita permudahkanlah. Ini darab. Bawa sebelah, dia akan jadi bahagi 24. Okey. So, sama dengan 120 bagi 24 adalah 5. Jadi yang ini tinggal 3x tambah 2. Jadi jawapan dia adalah 3x tambah 2 sama dengan 5. Itu adalah jawapan dia. 3x tambah 2 sama dengan 5. Right? Okay. So, itu adalah jawapan untuk A. Kita tengok jawapan soalan untuk B. Luas trapezium adalah 68. Jadi, kita kena cari apakah formula untuk mencari luas trapezium. Okay. Luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Okey, itu adalah formula dia. Luas trapezium. Okey. Jadi, dia sudah bagi luas dia adalah 68. Jadi, kita masukkanlah. Mana dia hasil tambah 2 sisi selari? Ini hasil 2 sisi selari. Jadi, 1/2 darab X tambah 2. Sebentar ya. Okey. Tambah X tambah 2 tambah 2X tambah 1. Okey. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Tinggi dia adalah 8. Okey. Sama dengan 68. Dah diberikan. Okey. Kita permudahkanlah mana yang kita dapat memudahkan. 8 dengan 1/2 boleh dipermudahkan, tinggal 4. Maka yang ini 4 dalam kurungan X tambah 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 68. Jadi ini adalah X tambah 2X, apple tambah 2 apple, 3 apple kan? 3 apple, okey. Tambah, 2 tambah 1 tambah 3. Okey. Sama dengan, 4 itu kan 4 dalam kurungan darab kan? Bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi 4. Jadi 68. 68 kita bahagikan dengan 4. Keluarkan kalkulator. 68 bahagi 4. Jawapannya 17. Jadi ini adalah jawapan akhir. 3X tambah 3 sama dengan 17. Okey.
Seterusnya, JKLM ialah sebuah sisi 4. Okey, jadi sekarang dia nak kita cari buat satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, hasil tambah semua sisi di dalam segi 4 segi 4. Sisi 4 adalah 360. Maka kita buatlah Y tambah 15 tambah Y tambah 80 tambah 75 ialah 360. Okey. Jadi Y tambah Y adalah 2Y tambah 15 tambah 80 tambah 75 adalah 170. Sama dengan 360. Okey, jadi yang ini tambah, kita bawa pergi sebelah, jadi tolak. Okey. Oh, yang ni cikgu belum ajar. Maaf. Okey, jadi sampai ke situ saja. Kejap, cikgu padam semula. Dah keliru pula. Terlajak ajar. Okey. Ulang balik tadi 2Y. Okey, tinggal tadi 2Y kan? 2Y tambah 170 sama dengan 360. Alright, sampai sini saja. Dulu. Sama juga dekat atas tadi. Kalau anak-anak cuba dapat buat langkah yang pertama, juga sudah mencukupi. Okey, cikgu terlajak ajarlah tadi. Tak apa, okey. Jadi untuk seterusnya, nombor 3, selesaikan persamaan linear yang berikut. Okey, kalau macam di atas tu tadi, dia belum lagi suruh kita selesaikan. Sebenarnya anak-anak dapat langkah yang pertama ini. Langkah yang pertama ini sudah cukup bagus. Okey, sebab kita belum lagi masuk in detail. Okey, dalam penyelesaian persamaan linear. Sekarang baru kita pergi kepada bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear ini. Okey, jadi untuk newbie, selalunya cikgu suka buat macam ni. Kita nak bahagikan kiri dan kanan. Dan sama dengan itu, kita letak dekat tepi ni. Okey, jadi apa dia? X tambah 5, cikgu tulis X tambah 5 sama dengan 13. Okey, cikgu dekat sebelah kiri, cikgu tak nak ada tambah 5. Cikgu nak huruf saja. Tambah 5 tu cikgu nak hilangkan. Jadi dia tambah 5, cikgu kena buatlah tolak 5. Sebab cikgu nak neutral kan. Okey, sebab tambah 5 tolak 5, 5 tolak 5, dia akan jadi sifar. Jadi sebelah kiri tolak 5, sebelah kanan juga tolak 5. Alright, so 13 tolak 5 adalah 8. Jadi yang ini X tambah 5 tolak 5. Yang ini adalah sifar. Jadi X tambah sifar X lah kan. Jadi X sama dengan 8. Okay. So kita tengok pada B. Cikgu masih lagi buat yang ni. Slow. Jadi yang ini adalah X tambah 8 sama dengan negatif 2. Okey. Sebelah kiri ingat cikgu tak nak tambah 8 tu. Cikgu kena tolak lah dengan 8. Sebab 8 tolak 8 kan sifar. Jadi sebelah kiri tolak 8, sebelah kanan juga kena tolak 8. Okey, jadi negatif 8 tolak 8, negatif 10. Okey, jadi X tambah 8 tolak 8, dia akan jadi sifar. X tambah sifar, X lah. Jadi X adalah negatif 10. Right. So sekarang cikgu dah nak abaikan garisan tu. X tambah 6 sama dengan 4. Tengok, cikgu tak buat garisan. Okey, jadi cikgu tak nak tambah 6 tu. Tak nak, cikgu tolak 6. Jadi yang belah kiri, kanan juga kena tolak 6. Alright, betul lah. Okey, sekarang pastikan sama dengan tu lurus. Sebab kita tak buat lagi garisan tu. Anak-anak bukan nampak kan. Okey, 4 tolak 6, negatif 2. Jadi tambah 6 tolak 6 tu dia dah jadi sifar. Jadi tinggal X sama dengan negatif 2. Okey. Sekarang cikgu nak ajar pintas. Cara pintas. Okey. Perhatikan A. X. Patah balik ke A.
X tambah 5 sama dengan 13. Okey, tambah 5 ini, cikgu bawa pergi sebelah, dia akan jadi tolak 5. Jadi 13 tolak 5 terus dapat 8. X sama dengan 8. Nampak tak? Itu dia punya shortcut. Okey, kita tengok B pula. X tambah 8. Kita tak nak tambah 8 ni, kita bulat. Kita nak bawa dia pergi sebelah. Jadi dia akan jadi tolak 8. Jadi X sama dengan negatif 10. Nampak tak? Okey. Sekarang cikgu buat lagi. Kita tengok C. Dia punya shortcut ni. X tambah 6 sama dengan 4. Jadi tambah 6 ni kita bawa pergi sebelah. Tambah bawa pergi sebelah jadi tolak 6. Jadi X sama dengan negatif 2. Nampak tak? Okey. So now kita aplikasikan shortcut itu, jalan pintas itu. X tambah 16 sama dengan 19. Tambah 16 tu terus bawa pergi sebelah. Tolak 16. Okey. Jadi tinggal X sama dengan 19 tolak dengan 16. Maka jawapan X ialah 3. Perasan tak? Okay, now we go to question E. X tambah 20 sama dengan negatif 3. Tambah 20, kita bawa pergi sebelah. Jadi tolak 20. Alright, so X sama dengan negatif 3 tolak 20, negatif 23. Right, so itu saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.